Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PDPR) dan Pentaksiran di Tadbika Kemas tahun 2021. Hashtag Pendidikan di Rumah 2021. Hashtag PDPR Kemas 2021. Hashtag AM Kemas. Tujuan garis panduan ini disediakan sebagai rujukan bagi membantu pendidik masyarakat PM Tadbika Kemas dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah yang menyeronokkan dan bermakna sebagai alternatif pembelajaran nomor baharu dan melaksanakan pentaksiran kepada kanak-kanak Tadbika Kemas. Apa itu PDPR? PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan di rumah. Ianya boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian atau offsite dengan berstruktur dan terancang. Pada 16 Januari 2021, kenyataan media oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menjelaskan PDPR akan dilaksanakan mengikut kesesuaian mulai 20/1/2021. Pada 18 Januari 2021, Kemas telah mengarahkan supaya pengoperasian Tadbika Kemas ditutup sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kanak-kanak berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan sejajar dengan Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025 walaupun pengoperasian Tadbika ditutup dan kanak-kanak tidak hadir ke kelas. Seterusnya, objektif garis panduan PDPR. Yang pertama, pendidikan dapat diteruskan di rumah melalui aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna. Simbiosis ibu bapa, penjaga dan Tadbika dapat dieratkan melalui kerjasama serta penglibatan ibu bapa, penjaga dalam memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak. Ketiga, pentaksiran bagi kanak-kanak Tadbika Kemas dapat dipantau bagi tujuan pengukuhan pada masa akan datang. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab pihak kemas negeri. Pihak kemas negeri perlu memastikan kandungan garis panduan ini dapat diedarkan kepada kemas daerah untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, memastikan kemas daerah cakna akan kepentingan setiap kandungan yang dinyatakan dalam garis panduan ini. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab kemas daerah. Pertama, memaklumkan kandungan garis panduan dengan jelas kepada pendidik masyarakat Tadbika. Kedua, memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Ketiga, memantau PDPR yang dijalankan dan memberikan sokongan kepada PM Tadbika. Keempat, memastikan aktiviti PDPR berkonsepkan belajar melalui bermain, selamat dan tidak membebankan ibu bapa, penjaga serta kanak-kanak. Kelima, menggalakkan aktiviti PDPR direkod bagi tujuan pentaksiran. Dan keenam, menggalakkan hasil kerja kanak-kanak dipamerkan melalui pelbagai platform media sosial, Facebook dan Instagram serta lain-lain. Seterusnya, peranan pendidik masyarakat Tadbika. Yang pertama, merancang aktiviti PDPR berdasarkan perkembangan kanak-kanak. Kedua, menyusun semula rancangan pelajaran tahunan berdasarkan DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Ketiga, merancang RPH, Rancangan Pelajaran Harian berdasarkan RPT yang telah disusun. Keempat, mencatat aktiviti PDPR ke dalam RPH dan membuat refleksi sewajarnya. Kelima, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel. Keenam, memastikan aktiviti PDPR selamat dan tidak membebankan ibu bapa dan penjaga. Ketujuh, menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR. Kelapan, membimbing kanak-kanak dalam setiap aktiviti PDPR yang dilaksanakan. Kesembilan, berkomunikasi dengan ibu bapa, penjaga berkaitan aktiviti yang dirancang terlebih awal. Kesepuluh, digalakkan untuk merekod aktiviti PDPR bagi tujuan pentaksiran. Dan yang terakhir, digalakkan mempamerkan hasil kerja kanak-kanak melalui pelbagai platform media sosial, Facebook, Instagram dan lain-lain. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Pertama, digalakkan untuk berkomunikasi dan berbincang dengan PM Tadbika berkaitan perkembangan kanak-kanak. Kedua, membuat persediaan bahan yang diperlukan untuk proses PDPR di rumah.
Ketiga, digalakkan supaya hasil kanak-kanak dipamerkan melalui pelbagai platform media sosial, Facebook, Instagram dan lain-lain. Keempat, menyokong proses PDPR bagi kelangsungan pendidikan anak-anak. Seterusnya adalah tanggungjawab dan juga peranan kanak-kanak. Kanak-kanak perlu melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang oleh guru dengan bimbingan guru, ibu bapa dan penjaga. Seterusnya adalah cadangan pengisian. Garis panduan PDPR. Pengisian berkonsepkan belajar melalui bermain dan aktiviti hands-on dengan menggunakan peralatan atau bahan sedia ada di rumah. Bahan pembelajaran digital serta rujukan modul-modul pembelajaran berkaitan melalui portal rasmi Kemas atau siaran YouTube Kemas TV. Rujuk lampiran A1 bagi senarai cadangan aktiviti PDPR yang boleh dilaksanakan. PM juga bebas untuk merancang aktiviti mengikut kesesuaian. Aktiviti PDPR. Aktiviti yang diintegrasikan dengan tunjang-tunjang KSPK. Contohnya, projek Cupcake, kanak-kanak mengenal abjad, nombor dan juga makanan seimbang. Yang kedua, aktiviti berdasarkan situasi di persekitaran. Contohnya, bercerita berkaitan pandemik COVID-19 serta menghasilkan kad ucapan kepada barisan hadapan. Ketiga, pendedahan kepada aktiviti rutin seperti menggosok gigi, mencuci tangan, menyusun kasut dan sebagainya. Keempat, aktiviti penerokaan serta kemahiran proses sains sama ada menggunakan teknologi komputer, handphone atau peranti atau bahan semula jadi di persekitaran. Kelima, aktiviti berdasarkan modul sedia ada dikemas atau modul-modul yang dibangunkan oleh KPM, KMM, MyROS dan lain-lain. Keenam, aktiviti kemahiran literasi awal, membaca, menulis dan aktiviti motor halus yang berkaitan. Ketujuh, aktiviti yang melibatkan pemikiran kreatif, penyelesaian masalah dan bekerjasama. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti. #KitaJagaKita. Aktiviti ini digalakkan dilaksanakan sepanjang tempoh PDPR. Kanak-kanak menghasilkan kad atau lukisan penghargaan kepada pekerja barisan hadapan berdepan dengan situasi semasa penularan COVID-19 dan memaknai menerusi media sosial dengan #duduk di rumah, #PDPR Kemas 2021, #pendidikan di rumah 2021, #KitaJagaKita, #IamKemas. Seterusnya, aktiviti susulan. PM Tabika perlu mengadakan aktiviti sesuai kenal bersama kanak-kanak melalui aktiviti susulan ke rumah. PM juga boleh merujuk aktiviti ziarah sayang modul patriotik bagi pengisian aktiviti ini. Diingatkan juga, aktiviti ini hanya dibenarkan semasa tempoh PKPB atau bagi kawasan bukan zon merah. Seterusnya, aktiviti PDPR yang wajib dilaksanakan bagi tahun 2021. Bermula Januari, Februari hingga Mac, diperkenalkan dengan program Salam, pembentukan Sasiah. Seterusnya, pada bulan April, aktiviti yang akan dilaksanakan pada 16 April 2021 iaitu program Selawat Perdana. Seterusnya, pada 23 April 2021, kempen Seronoknya Membaca. Seterusnya, pada bulan Mei, 4 hari bulan 5 2021, program Kesedaran Peers Act Tabika Kemas. Seterusnya, pada Jun, 17 Jun 2021, Hari Stream at Kemas. Seterusnya, pada minggu keempat bulan Oktober adalah Hari Terbuka Fasa 2. Bermula pada bulan Mac tahun 2021, setiap hari Rabu adalah Hari English Day. Kesemua aktiviti-aktiviti yang wajib dilaksanakan bergantung kepada situasi semasa hari persekolahan atau sekiranya pengawasan Tabika telah dimulakan. Seterusnya adalah strategi pelaksanaan. PM Tabika dinasihatkan untuk menggunakan kaedah PDPR
berkonsepkan belajar melalui bermain serta hands-on yang boleh dilaksanakan menerusi pendekatan projek dan pendekatan bertema. Kedua, semua aktiviti projek serta bertema ini perlu digabung jalin dengan tunjang KSPK. Ketiga, minimum 2 hari seminggu diluangkan bersama kanak-kanak melalui aktiviti dalam talian, manakala selebihnya digunakan untuk aktiviti PDPR semasa secara luar talian. Dan keempat, rancangan pelajaran harian perlu dicatat mengikut perancangan aktiviti PDPR dan membuat refleksi sewajarnya bagi tujuan pentaksiran. PM Tabika amat digalakkan untuk mengaplikasikan salah satu atau gabungan pendekatan PDPR ini. Yang pertama adalah dalam talian ataupun secara online. Penggunaan peranti, capaian internet, belajar secara real time, 1 jam maksimum tempoh layar. Kedua, luar talian, offline. Penggunaan peranti tanpa capaian internet. Helaian kerja, bahan bantu mengajar, bahan maujud. Bagi offsite, pembelajaran berlaku di pusat komuniti atau pusat pemindahan bagi kes-kes bencana alam. Seterusnya kita ke sistem pentaksiran Tabika Kemas. Walaupun pelaksanaan pentaksiran di Tabika Kemas fasa 1 adalah ditangguhkan dalam tempoh PDPR, namun PM digalakkan untuk merekod perkembangan kanak-kanak serta berkomunikasi bersama ibu bapa atau penjaga tentang tahap perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa. Bagi program MSPP, adalah tidak perlu dilaksanakan sehingga proses pembelajaran di kelas dimulakan. Seterusnya, bagi laporan MSPP, fasa 3 sahaja dihantar pada bulan Oktober 2021 jika pengoperasian bermula. Seterusnya, laporan IPPK, fasa 2 sahaja dihantar pada bulan Oktober 2021. Seterusnya, hanya sebahagian hasil kerja kanak-kanak sahaja perlu dicetak setelah sesi persekolahan bermula. Contohnya, yang pertama adalah hasil kanak-kanak dibuat secara digital. Helaian kerja menggunakan Microsoft Word. PM perlu mencetak dan menyimpan ke dalam fail kanak-kanak. Kedua, gambar sepanjang tempoh aktiviti PDPR di rumah disimpan secara digital sahaja dan tidak perlu dicetak. Ketiga adalah gambar hasil kerja kanak-kanak perlu dicetak dan disimpan ke dalam fail. Seterusnya, bagi pelaporan, semua aktiviti sepanjang PDPR perlu direkod bagi tujuan pentaksiran. PM Tabika digalakkan untuk memuat naik aktiviti PDPR serta hasil kerja kanak-kanak menerusi media sosial dengan tanda pagar berikut: #PDPR Kemas 2021, #Pendidikan di Rumah 2021, #AM Kemas. PM Tabika melaporkan pelaksanaan aktiviti PDPR mengikut surat arahan atau garis panduan yang berkuat kuasa bagi tujuan pemantauan. Garis panduan pelaksanaan PDPR serta pentaksiran di Tabika Kemas ini merupakan pelengkap dan perlu dibaca bersama sebarang surat pemakluman, garis panduan serta perkeliling berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Seterusnya, garis panduan ini akan terus terpakai sepanjang pengoperasian Tabika ditutup dan pelaksanaan PDPR berkuat kuasa. Sekian, terima kasih. #PDPR Kemas 2021, #Pendidikan di Rumah 2021, #AM Kemas.